Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fi darini amin. Telah berkata Imamul Allamah Abul Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Qushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Pada suatu hari Abu Yazid memasuki masjid dan menancapkan tongkatnya ke tanah. Tongkat itu jatuh dan menimpa tongkat seorang yang berusia lanjut yang juga menancapkannya di tanah dan menyebabkan tongkat orang tua tersebut jatuh. Orang tua itu membongkok lalu mengambil tongkatnya. Abu Yazid pergi ke rumah orang tua tersebut dan meminta maaf kepadanya dengan mengatakan, anda tentu merasa terganggu disebabkan oleh kelalaian saya ketika anda terpaksa membongkok. Utbah Al-Ghulam tampak bercucuran keringat di musim dingin. Ketika orang-orang di sekitarnya menanyakan hal itu kepadanya, dia memberikan penjelasan. Ini adalah tempat di mana saya telah memberontak kepada Tuhan saya, yakni melakukan dosa. Ketika diminta memberikan penjelasan lebih lanjut, dia mengatakan, saya mengambil sebongkah tanah dari dinding ini supaya tamu saya dapat membersihkan tangan dengannya. Tetapi saya tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik dinding ini. Ibrahim bin Adhan mengatakan, pada suatu malam saya mengisi waktu di bawah kubah masjid, kubah batu karang di Baitul Maqdis. Di tengah malam sepi turun dua malaikat. Malaikat pertama bertanya kepada sahabatnya, siapakah orang yang berdiam di sini? Sahabatnya menjawab, Ibrahim bin Adham. Malaikat pertama itu berkata, ini adalah orang yang darjatnya telah diturunkan oleh Allah satu tingkat. Maka malaikat yang kedua bertanya, mengapa? Dia menjawab, kerana ketika dia membeli sedikit kurma di Basrah dan sebutir kurma bercampur menjadi satu dengan kurma yang dibelinya, dia tidak mengembalikannya pada pemiliknya. Kemudian Ibrahim melaporkan, saya berangkat ke Basrah, membeli kurma dari orang tersebut dan menjatuhkan sebutir kurma ke dalam kurma-kurma miliknya. Saya kembali ke Baitul Maqdis dan mengisi malam hari di Masjid Kubah Batu Karang. Ketika sebahagian malam berlalu, saya melihat dua malaikat turun dari langit. Dan malaikat yang satu bertanya kepada sahabatnya, siapakah orang yang berdiam di sini ini? Sahabatnya menjawab, Ibrahim bin Adham. Malaikat yang bertanya itu berkata, ini adalah orang yang Allah Ta'ala telah mengembalikan ke tempatnya dan menaikkan darjatnya. Dikatakan bahawa takwa mempunyai bermacam-macam aspek. Takwa bagi kaum awam adalah menghindari syirik. Bagi kaum terpilih menghindari dosa-dosa. Bagi ahli sufi menghindari pergantungan pada amal. Dan bagi para nabi menghindari dan menisbahkan amal kepada selain Tuhan demi dia. Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu menyatakan, kaum yang paling mulia di antara seluruh umat manusia di dunia ialah kaum dermawan, dan yang paling mulia di akhirat adalah kaum yang bertakwa. Diriwayatkan oleh Abu Umamah bahawa Nabi SAW menegaskan, bila seorang melihat kecantikan seorang wanita dan kemudian menundukkan matanya setelah tatapan pertama, maka Tuhan menjadikan tindakannya itu suatu ibadat yang rasa manisnya dirasakan oleh hati orang yang melakukannya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, masih lagi kita bercakap tentang takwa kepada Allah.
Yang ni sifat takut kepada Allah. Sama ada takut kerana kecuaian amalan atau takut kerana dosa yang dilakukan. Aku takut atau takut Allah Ta'ala tidak meredainya. Maka bila kita sebut takwa, ia merujuk sifat seorang hamba kepada Allah. Apakah sifat kita terhadap Allah? Sebagaimana kalau kita berhadapan dengan raja, apa sifat kita di hadapan raja? Takut, gerung, rasa haibah. Nampak ni tempat nak minta tolong senang, tak ada lagi orang boleh membangkang. Bagaimana persepsi seorang hamba pada seorang raja yang berkuasa? Demikian sepatutnya, bahkan hakikatnya berkali ganda. Seorang manusia bila mana berdiri di hadapan Allah, dia merasakan semua perasaan-perasaan tersebut. Maka bila kita menyentuh takwa Allah, kita sentiasa muhasabah diri kita, bagaimana hubungan kita dengan Allah. Apakah tindakan-tindakan kita, perbuatan-perbuatan kita diredai, disukai oleh Allah SWT. Bahkan orang-orang bertakwa sebenar, kata ulama, sentiasa menangis di sebalik dia punya takwa. Ketika mana ahli maksiat sentiasa gembira walaupun mempunyai banyak dosa. Artinya ahli maksiat dia bergembira dengan dosa. Ahli takwa dia menangis dengan takwa. Berarti tuan-tuan sekalian, bukanlah takwa jadikan kita goyang kaki, oh seronok saya dah bertakwa. Kalau benar takwa kita, maka kita semakin bersedih. Bukan sedih dengan urusan duniawi. Kerana sedih urusan duniawi menjadikan kita putus asa. Menjadikan kita pemalas. Menjadikan kita lemah. Tetapi sedih mengenangkan hubungan, kekeruhan hubungan kita dengan Allah. Dan inilah yang menyebabkan, kerana setiap orang, dia berfikir pada Allah, Allah akan beri dia anugerah. Sebab manusia ni tuan-tuan, kebanyakannya lebih imam berfikir pada dirinya, berfikir keluarganya, fikir tentang dunia dan pangkatnya. Tidak ramai orang berfikir tentang Allah. Sebab itu Allah Ta'ala memuji orang yang sentiasa berfikir tentang Allah sebagai golongan yang disebut sebagai ulul albab, yang benar-benar ada akal. Kerana itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Itu orang-orang yang sentiasa ingat Allah ketika berdiri, duduk dan berbaring. Siapa mereka ini? Ulul albab, yang benar-benar punya akal. Jadi tuan-tuan, kalau hari ini kenapa kita banyak bersedih, kenapa kita terlepas banyak kebaikan? Sebab kita banyak fikir diri kita, diri keluarga kita. Kita tak fikir tentang Allah. Banyak kita berfikir tentang Allah, banyaklah Allah Ta'ala akan lepaskan bebanang dunia kita. Kurang kita berfikir tentang Allah, maka banyaklah bebanan dunia akan kita mula berfikir, tertimpa. Akhirnya ada orang tu, masalah dia cuma dengan seorang isteri je. Tu je bebanang dia. Pergi pejabat, muka berkerut, balik pejabat, muka berkerut. Kenapa masalah bini? Macam masalah negara. Kenapa? Sebab itu yang selalu difikirkan. Ada orang masalahnya cuma dengan anak dia. Anak seorang ni lah masalah. Walau 7 orang lagi, okey. Seperti dunia dia dah kiamat. Ada seorang masalah dia cuma dengan kawan dia je. Seperti dia dah tak mampu hidup kerana masalah kawan. Kerana kita terlalu berfikir tentang makhluk, Allah azab kita dengan bebanan ini. Tapi kalau kita banyak berfikir tentang Allah, selain kita berzikir, Allah meringankan kita semua beban-bebanang dunia. Tekanan-tekanan dunia. Sebab itu penting kita ada takwa. Kerana takwa menjadikan seorang itu sentiasa berfikir tentang Allah. Sentiasa ingat Allah. Walau sedikit kesalahan, dia takut. Abu Yazid Al-Bistami sebagai contoh, pernah satu ketika, dia tancapkan tongkat dia. Artinya dia dirikan tongkat. Dia bila, kebetulan ada tongkat orang tua yang bersebelahan dengan dia. Bila dia tekak macam tu, akhirnya tongkat sebelah jatuh. Itu sebagai satu tindak balas biasa lah. Lalu orang tua tadi membongkok ambillah yang dia jatuh. Memang tak ada secara sengaja, tidak berlaku. Ini sebagai tindak balas biasa lah. Kalau tuan-tuan kita dekat tanah, kalau kita tegakkan kayu, ada kawan kita tegak, gegarang tadi menyebabkan yang satu tu jatuh. Tanpa disengajakan. Lalu Abu Yazid Bistami tengok orang tua tu tunduk ambil. Mula dia rasa bersalah, dosa ke aku?
Maka dia cari rumah orang tua tadi, minta maaf. Pakcik minta maaf lah. Pakcik terpaksa membongkok diri, ambil tongkat. Sebab saya yang menyusahkan pakcik. Saya minta maaf. Tuan-tuan, di sini kita lihat bagaimana orang bertakwa. Egonya tadi hilang. Bukan inilah ciri-ciri orang bertakwa, tak punya ego atau dengan bahasa mudah, tawaduk. Rendah diri. Sentiasa merasakan dia bersalah. Tapi dia ada satu penyakit, orang yang tak rasa dia bersalah. Terutamanya orang ni, dia berhadapan dengan orang yang lebih tinggi haknya. Seorang anak, dia tak pernah rasa bersalah depan mak ayah dia. Anak ni masalah. Seorang murid, dia tak pernah rasa bersalah depan gurunya. Ini anak murid bermasalah. Orang muda, tak pernah rasa ada masalah dengan orang tua. Dia ada masalah. Tuan-tuan sekalian, pertama-tama kita kena tahu, kita ni memang ada salah dengan Allah. Itu kena tahu. Maka dengan sebab itulah kita sentiasa istighfar, bertaubat. Dan kerana itu kata Nabi SAW, wa inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi 70 marrah fi kulli yawm. Aku sentiasa istighfar pada Allah, bertaubat pada Allah 70 kali satu hari. Yang kedua, ialah bila kita dengan mak ayah. Memang kita ada salah. Salah apa? Ustaz, saya tak salah. Salahnya kerana kamu tak sedar, reda mak ayah kamu itu reda Allah. Reda mak ayah itu reda Allah. Jadi kalau kamu buat je sesuatu yang menghilangkan redanya, kamu akan ada masalah. Maka kita kena ngakulah. Sebab sensitif. Yang ketiga, antara murid dengan tok guru. Tentang kita tahu, kita anak murid ni. Bila mana kita buat sesuatu yang mengguriskan hati tok guru kita. Kita buat sesuatu yang menjauhkan pandangan guru pada kita, kita salah kerana ia menyalahi adab. Macam mana pun kita hebat, kita kena tunduk dengan guru kita. Itulah adab. Sebab itulah Allah mengangkat anak murid yang muliakan tok guru. Tuan-tuan tengoklah kalau ada hari ni orang alim. Tanya dia apa sebab dia alim sangat, dia hormat tok guru dia. Kan dia lebih menghormati gurunya, maka dia lebih naik. Kami ingat cerita guru kami. Tuan-tuan, tok guru saya, bersama dengan dia ada orang yang lebih cerdik. Dia kata sewaktu kami mengaji kitab, kami terpaksa conteng di sebelah kiri kitab. Untuk kita panggil dobek. Dobek ni tuan-tuan buat nota. Zaman dulu, orang dulu kalau belajar kitab, dia orang tak bawa buku buat asingan, memang diconteng atas kitab. Sebagai satu kenangan lah. Jadi kitab tadi penuh dengan contengan. Tok guru saya pun tunjuk ni kitab dia penuh contengan. Kemudian dia beli satu lagi kitab baru untuk dia mengajar. Dia kata, saya waktu belajar dengan guru kami, saya akan tulis semua benda. Tapi ada seorang sahabat kami, dia tak tulis. Ingatannya kuat. Tetapi tuan-tuan, di sebalik ingatan dia kuat, dia tak mampu mengajar. Kalau dia mengajar, tak ada orang nak dengar. Akhirnya dia ceritakan sebabnya ialah kerana dia belagak sikit untuk guru dia. Dia sikit lawan untuk guru dia. Bila mana dia datang bawa satu kitab pada gurunya. Dia kata, Tok Guru, kitab ni okey tak? Lalu guru dia tengok, kamu belum sesuai baca kitab ni. Tak elok lah. Kata anak murid dia bercakap, kalau macam tu kita bakar kitab ni. Oh, dia punya datang marah dia. Kita bakar. Tok Guru pun diam. Akhirnya tuan-tuan, Allah Ta'ala tarik keberkatan ilmu dia, dia tak boleh mengajar. Padahal dia alim, dia tak boleh mengajar. Dia mengajar pun tak ada orang nak dengar. Allah tarik. Sebab itu, kita kena buang ego-ego berkait dengan orang-orang di atas kita. Sebagai seorang hamba, dengan Allah kita sentiasa rasa kurang dan bersalah. Sebagai seorang anak, kita sentiasa rasa bahawa kita tidak menyempurnakan hak mereka. Sebagai seorang murid, kita sentiasa bimbang adab-adab kita tidak baik dengan mereka. Maka inilah yang akan menyempurnakan perjalanan hidup kita dalam memburu taqwa. Kalau tidak, tuan-tuan, habis. Hilang taqwa tadi. Bahkan Al-Imam Ibn Ammad ataupun Ibn Ammad dalam kitab Syadzaratul Zahab menceritakan kisah bagaimana 3 orang anak murid yang bertemu dengan guru dengan niat berbeza. Seorang kata, aku akan tanya tok guru ni sampai dia tak boleh jawab. Tujuan dia tak nak bagi jawab.
Seorang kata, saya akan ambil ilmu dia, manfaat dia. Seorang berkata, saya cuma nak tengok sealim mana dia. 3 niat berbeza bertemu dengan guru. Akhirnya tuan-tuan, ini pengalaman. Siapa pun duduk depan guru, kalau niatnya tak betul, maka dia akan dizahirkan niat dia. Kalau niatnya betul, maka dia akan lihat betulnya niat tadi. Yang seorang niatnya untuk dapat ilmu. Akhirnya Allah Ta'ala berkati ilmunya. Dan dia ialah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang tujuan saya nak dapat ilmu, nak dapat nasihat, nak dapat panduan. Yang seorang tu cuma nak uji, pandai tak? Yang ni dia jadi alim, tapi dia tak beri manfaat ilmunya. Yang seorang lagi nak tanya sampai tak boleh jawab tu guru. Akhirnya Allah fitnah dia. Di sebalik dia ada ilmu tinggi, dapat jawatan, di akhir usianya dia murtad. Fitnah. Dia terkena kerana sikapnya sombong depan tok guru dia. Tuan-tuan sekalian, sebab itu kita diajar dalam memburu takwa ini menyempurnakan semua amalan-amalan yang boleh menjejaskan kita. Ya, takwa tu satu target goal kita. Tapi apa saja amalan yang mungkin menyebabkan terjejas takwa, kita kena alert. Kalau dengan mak ayah sebab takwa kita tak dapat, kita kena hati-hati dengan mak ayah kita. Kalau sebab dengan guru-guru kita, takwa kita tak dapat, kena hati-hati dengan guru kita. Kalau dengan sebab jiran-jiran tetangga kita yang tak beri hak, kita tak beri hak, hati-hati dengan mereka. Kalau sebab kerana orang-orang yang di bawah kita, yang bekerja dengan kita, kita tak beri hak dia, boleh jejaskan takwa kita, maka hati-hati. Sebab itu ramai ulama' meninggalkan muamalah-muamalah tertentu, takut bimbang terjejas takwa. Mereka takut duduk dengan orang tertentu, bimbang terjejas takwa. Sehingga kata mereka, kami lebih suka duduk dengan babi berbanding duduk dengan pengikut hawa nafsu. Kerana yang ikut hawa nafsu tadi, dia akan melarakan kami sehingga takwa. Kalau duduk kat babi jadi geli, jadi jijik sendiri. Tak ada orang duduk babi jadi seronok. Duduk, bila lah babi ni nak lari. Macam tu. Tapi bila duduk dengan golongan awak, hawa nafsu, akhirnya kita terpengaruh. Jadi setiap orang bertakwa dan nak takwa, dia sentiasa mencari dan muhasabah apakah amalan yang boleh menyebabkan takwanya terjejas. Dia Abu Yazid Bistami bimbang sikapnya menyusahkan orang tadi menghilangkan takwa dia. Sebab itu dia cepat-cepat memohon maaf. Ingat tuan-tuan, takwa ni bukanlah kita pintal, kita sulam dengan sembahyang puasa begitu saja. Ada berkaitan dengan hak-hak manusia. Tidak sempurna takwa kita, melainkan menjaga dua hubungan, Allah dan hubungan manusia. Kadang bagus sembahyang, bagus puasa, tapi zalim ke binatang. Kan kita baca hadis seorang perempuan masuk neraka kerana dia mengurung kucingnya. Tidak diberi makan dan tidak dibiarkan kucing ni cari makan. Walau perempuan ini bukanlah orang biasa-biasa, ahli ibadat. Tapi takwanya terjejas sebab binatang yang dipeliharanya. Ya, sebab tu tuan-tuan, takwa ni bukan sekadar kita tengok sembahyang, puasa, mengaji Quran, zikir dan sebagainya. Ia juga berkait dengan semua perintah Allah. Semua ketaatan pada Allah. Kalau Allah perintahkan, kita gagal memenuhinya, takwa kita akan terjejas. Sedikit demi sedikit. Sebab itu kita lihat kisah-kisah bagaimana mereka menjaga takwa. Utbah Al-Ghulam. Dikatakan Utbah Al-Ghulam bertaubat di tangan Hasan Al-Basri. Dia tuan-tuan bila dia berada satu tempat, tiba-tiba dia berkeringat, berpeluh. Walhal musim sejuk. Kita kalau musim sejuk ni, tuan-tuan sekalian, bukan senang nak berpeluh. Duduk dalam aircon pun tak berpeluh. Tiba-tiba berpeluh. Orang tanya, wahai Utbah, apakah menyebabkan kamu berpeluh? Dia kata, aku teringat tempat ni aku buat dosa. Artinya orang bertakwa, bila dia lalu tempat yang dahulu dia buat dosa, dia kembali takut. Dia kembali takut. Dia bukan, wah dulu saya buat dosa sini, biasa-biasa. Sebab itu kata ulama', siapa yang membuat dosa satu tempat, jangan dia berpindah, melainkan dia buat ketaatan dan bertaubat di situ. Kerana apa tuan-tuan sekalian? Kerana setiap tempat yang kita buat maksiat dan dosa, akan menjadi saksi akhirat kelak. Tuan-tuan jangan main-main. Kita buat maksiat kat mana pun, dia jadi saksi di hadapan Allah. Allah yang maha adil waktu hisap kita. Bukan sekadar kita mengaku selesai, tak. Semua bercakap. Anggota badan bercakap.
Langit yang menaungi kita bercakap. Bumi tempat kita berpijak bercakap. Tempat kita buat tu bercakap. Allazi antaqa kulla syai'. Tuhan yang akan menjadikan semua berkata-kata dan bercakap. Sekian-sekian hari dia di tempat ni buat maksiat. Dia pukul anak yatim. Sekian-sekian hari tempat ni dia menipu orang. Sekian-sekian hari tempat ni dia memaki orang, dia mengumpat orang. Utbah Al-Ghulam bila lalu tempat dia buat maksiat, dia mula takut. Lalu orang tanya lagi, apa benda maksiat kamu buat? Dia kata, saya didatangi oleh tetamu. Lalu bila tetamu saya makan, nak basuh tangan. Tuan-tuan, dulu kita sekarang basuh tangan pakai sabun. Dulu kita basuh tangan guna pasir. Saya pun zaman kecil-kecil dulu ingat bila kita makan ikan goreng. Makan benda bergoreng ni, tangan berkunyit, berbau. Mak kita kata pergi sental kat pasir. Kita pun pergi kat pasir, ambil ramas-ramas pasir tadi, kemudian barulah kita basuh, hilang bau. Kadang-kadang orang tua gunakan daun daun gelam. Daun gelam, ambil daun gelam, penyek-penyek dia keluar buih, dia hilang bau. Petua orang dulu. Orang dulu tuan-tuan nak hilangkan berbau tangan, gunakan pasir. Jadi kata Utbah Al-Ghulam, aku ambil sebongkah pasir ni. Aku beri pada tetamu aku, ambil buat renyih tangan ni supaya hilang bau. Aku lupa minta izin. Tuan-tuan, padahal kalau ambil setakat setekak, tak luak tanah orang. Yang mengambil seekar, 2 ekar tu yang teruk. Yang ambil setakat setekak ni, kalau ada orang kata, Haji, saya nak ambil tanah Haji setekak. Kita kata ambil lah, berapa cekak pun. Kita tak kisah sebab apa, dia tak jejas apa-apa. Tapi orang bertakwa, macam saya katakan tadi, dia alert dengan semua perkara yang boleh mengurangkan takwa ni. Semua. Sekecil-kecilnya, sebesar apatah lagi sebesar-besarnya. Kisah yang ketiga, Ibrahim bin Adham. Kata Ibrahim bin Adham, satu hari aku tidur dekat Kubah Sakhrah. Sini dia terjemuh sebagai Kubah Batu Karang. Di sana Kubah Sakhrah. Kubah Sakhrah ini dia pun tidur kat situ. Tiba-tiba dia tengok ada 2 lelaki turun dari langit. Oh, ini malaikat. Contoh soalan yang kita mungkin tanya, apakah manusia boleh melihat malaikat? Kita kata ya. Manusia boleh melihat malaikat. Apakah mereka boleh melihat dalam keadaan jaga? Jawapannya ya. Dan apakah kita akan membenarkan semua orang mendakwa melihat malaikat? Kita kata tidak. Boleh melihat malaikat? Boleh. Tapi apakah kita membenarkan setiap kali orang mendakwa, saya lihat malaikat? Kita kata tidak. Membenarkan hal lain, melihat hal lain. Banyak hadis-hadis yang menunjukkan para sahabat melihat malaikat. Dan Nabi SAW menyebut secara umum bahawa berkebolehan manusia melihat malaikat. Tapi bukan dengan rupanya yang asal lah. Dengan rupa jelmaan, kan hakikat kita berbeza. Tetapi apakah kita percaya setiap kali orang kata saya tengok malaikat, oh betul-betul dia tengok malaikat? Tidak. Kerana orang yang mengatakan saya melihat malaikat, syaratnya ialah orang yang jujur, ilmunya, takwanya, soleh. Antaranya Ibrahim bin Adham, tabi'in yang mulia. Dia tengok malaikat ni berkata, siapa yang tidur kat sini? Oh, ini Ibrahim bin Adham. Tapi dia darjat takwanya dah turun setingkat. Sebab hari itu dia pergi beli kurma di Basrah. Dia beli kurma, ada kurma lain menempel melekat. Tapi harganya sebiji, tapi ada melekat. Dan dia tak pulangkan, maka kerana itu dikurangkan takwa. Ibrahim pun sedar, ya Allah, ini masalah. Ya, kadang-kadang tuan-tuan kita pergi membeli barang. Kita nak 5 biji. Penjual letak 6 biji, tapi dia kira 5 biji. Sebiji lagi macam mana? Atau kadang-kadang kita makan nasi. Makan, letak ikan, letak ayam, letak sotong. Tapi time bayar kita sebut ayam, letak sebut ikan, sotong lupa nak sebut. Maka dia pun kira harga RM5. Patut RM5.50, 50 sen. Bukan niat sengaja tu. Kadang-kadang tuan-tuan kita makan, kita tambah. Panggil juru kira. Tapi lupa nak beritahu kita ada tambah sebiji roti canai tadi. Akhirnya tuan-tuan, benda itu boleh menjejaskan takwa kita. Itu tak sengaja tu, bukan sengaja. Lalu Ibrahim bin Adham terus kembali ke Basrah, jumpa dengan peniaga yang sama, dibeli kurma, kemudian dijatuhkan sebiji, ganti balik. Tuan-tuan, perlu ke kita beritahu? Tak perlu. Penting hak dia dikembalikan. Dia ganti balik, letak balik. Maka
Pada malam yang berikutnya dia tidur, tengok lagi 2 malaikat turun. Lalu mereka berkata, siapa di sini malam ni? Ibrahim bin Adham. Oh, dia orang yang sudah dikembalikan takwanya oleh Allah. Tingkat takwa. Masya Allah. Tentang macam mana kita nak muhasabah siap kesalahan dan dosa kita. Dikatakan, takwa ni ada banyak aspek. Ada banyak darjat. Takwa orang awam ialah tidak mensyirikkan Allah. Sebab itu tuan-tuan orang awam ni kita jaga dia jangan buat benda-benda syirik. Ialah dia nak mengaji tinggi, dia tak macam orang-orang lain. Nak pergi masjid payah, surau payah. Jadi duduk rumah tengok TV misalnya. Kita sayang dia. Dia juga orang Islam. Tapi dia kekal sebagai orang awam tak nak belajar. Suruh belajar beberapa kali dah. Kadang-kadang kita panggil buat jamuan, buat ceramah. Tak lekat juga dia. Orang macam ni tuan-tuan takwanya menjaga dia daripada tercebur dalam perkara syirik. Itu awam. Yang kedua, ialah takwa orang terpilih. Orang terpilih takwanya ialah menjaga dirinya daripada buat dosa. Sebab itu tuan-tuan hari ni kalau kita lihat dalam internet, dalam Facebook, banyak aplikasi-aplikasi yang orang kita cuba. Pertama, aplikasi apakah muka anda sama macam muka artis? Dia pun buat, oh muka saya macam artis ni. Apakah muka anda sama macam muka pemimpin? Ejah-ejah jadi macam muka pemimpin. Dan hari ni yang tersebar, yang tersohor, yang muka lelaki tukar perempuan. Yang muka perempuan tukar pada lelaki. Maka tuan-tuan semua perkara ini kita kena alert. Supaya dia tidak menyebabkan dosa. Macam kita dengar beberapa minggu lepas tentang game PUBG. Saya tak tahu game tu, saya panggil game PUBG. Anak kita tegur, ayah bukan PUBG, PUBG. Saya kata game PUBG ni game apa benda? Abah pun nak main ni, nak download. Abah ni game kena main dengan ramai orang. Cerita. Bila mana heboh di media sosial, adanya satu aksi di mana mereka terpaksa tafakur sekejap depan berhala. Lalu keluar fatwa daripada Azhar tentang pengharamannya boleh menyebabkan syirik. Sama juga aplikasi ubah muka lelaki jadi perempuan. Kita tahu bahawa Allah melaknat orang yang mengubah, bukan kata ubah jantina, dia ubah perangai je tak boleh dah. Laki berjalan macam perempuan, perempuan berjalan macam laki. Laki berjalan berkepit-kepit macam perempuan, kepit. Perempuan pula terkangkang-kangkang macam laki. Maka hukumnya adalah dilarang dalam Islam. Memakai pakaian, dulu kononnya PKP, lelaki disuruh pakai baju kelawar perempuan. Kita dahulu dalam hadis Abu Daud, bagaimana Rasul melarang lelaki, haram lelaki memakai pakaian perempuan. Bahkan Nabi melaknatnya. Dan hari ini pun sama tuan-tuan, menukar wajah pun perbuatan yang dilarang, dicegah oleh syarak. Seolah-olah kita tak reda dengan ciptaan kejadian kita. Kita kata nak gurau je Ustaz. Gurau ni tuan-tuan ada batasan. Tak semua benda kita boleh bergurau. Kalau bergurau persoalan-persoalan hukum hakam, jangan. Nak ubah jantina walau secara gambaran, animasi, jangan. Jangan main-main dengan hukum. Hal lain tak apalah nak bergurau. Hal ada hukum yang jelas tentang larangannya, tentang kita katakan laknat Allah, laknat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini semua perkara yang kita katakan boleh menjejaskan, boleh menyebabkan kita dosa. Kemudian orang sufi pula, cara takwanya ialah tidak melihat amal dia. Dia tuan-tuan tak pernah rasa amal dia banyak. Rasa amal sikit. Dia sentiasa bimbang amalnya. Dia terus beramal sampai saat matinya. Al-Imam Al-Hafiz As-Silifi yang meninggal tahun 160 Hijriah. Seorang ulama salaf yang terkenal. Imam As-Silifi ini, dia pernah waktu mana dia sakit ternak teruk. Dia terus dalam keadaan dia dah tak mampu nak buat apa dah. Tapi dia tetap panggil anak murid dia keliling dia baca hadis. Dia suka membaca hadis dan mendengar hadis. Kemudian dibetulkan juga anak muridnya betul. Dalam keadaan perlahan-lahan suruh dia betul. Kemudian esok harinya dia bersemayang subuh dan mati selepas itu. Dia cukup menjaga ibadatnya. Kebiasaannya mengajar. Maka walau apa pun masalah dia tetap mengajar. Sebab itu tuan-tuan kita nak tengok
keikhlasan seorang ulama dalam mengajar, lihat bagaimana halangan pun dia akan mengajar. Duduk dalam penjara, dia mengajar dalam penjara. Dia dalam musafir, dia akan mengajar dalam musafir. Dalam semua. Kerana apa? Kerana kekuatan semangatnya untuk memberi manfaat. Dia bukan orang suruh ngajar, boleh ngajar. Orang tak suruh ngajar, saya tak ngajar. Dia tak nampak tanggungjawab. Jadi orang-orang sufi tidak pernah melihat amalannya, tapi dia melihat kurniaan Allah. Manakala takwa para nabi tidak pernah menisbahkan kebaikan pada dirinya. Ia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tingkat-tingkat takwa. Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu berkata, orang yang paling mulia seluruh umat atas dunia ni ialah orang yang dermawan. Manakala orang yang paling mulia di akhirat nanti ialah orang bertakwa. Tuan-tuan, kat dunia ni, siapakah orang paling kita suka? Orang yang dermawan, orang yang pemurah. Adik-beradik, mereka suka abang dia, adik dia sebab adik pemurah. Kita suka kawan kita yang suka belanja kita, pemurah. Orang paling mulia sekali atas dunia ni, tuan-tuan, bukan Perdana Menteri, bukan menteri, tapi orang yang paling pemurah. Kalau dia menteri yang pemurah, maka orang akan jaga ceritanya yang baik. Sebab tu tuan-tuan lihat, tengok orang-orang yang pemurah dengan orang, Allah angkat dia kat dunia lah. Akhirat pula, orang-orang yang paling mulia ialah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Orang-orang bertakwa kepada Allah, maka orang ni yang paling mulia sekali. Kemudian, tuan-tuan sekalian, lihat apa dalam satu hadis disebut. Seorang bila mana dia melihat maksiat, lalu dia berpaling daripadanya, maka Allah akan menggantikan kemanisan dalam ibadat. Tuan, di sana ada hadis walaupun tak kuat, namun secara praktikalnya tuan-tuan sekalian, benar. Bila mana kita sanggup meninggalkan maksiat, Allah pasti akan ganti sesuatu untuk kita. Saya tadi boleh tipu orang, tapi saya tak nak tipu. Maka saya bercakap benar. Saya tadi boleh buli orang, saya tak nak buli. Saya tadi boleh je tampar dia, saya gagah pada dia, tapi saya tak nak buat maksiat tadi. Maka setiap kali kita meninggalkan maksiat, Allah akan hadirkan kemanisan dalam ibadat. Kerana apa tuan-tuan? Kerana setiap maksiat dan dosa itu menghilangkan kemanisan ibadat. Dan setiap kali kita berpaling daripada maksiat, maka Allah Ta'ala akan mendatangkan kemanisannya. Maka demikian nilai takwa yang perlu kita jaga. Faedahnya. Sebab itu tuan-tuan, tak rugi pun kita menjauhkan diri daripada perkara haram. Bahkan kebaikannya akan kembali kepada kita. Kemanisannya akan kembali pada kita. Keseronokan hidup, kebahagiaan hidup akan kembali pada kita. Hati-hati dengan dosa. Dia bukan sekadar menyempitkan rezeki. Dia bukan sekadar menghilangkan kebahagiaan. Dia bukan sekadar mendatangkan keresahan. Dia juga menyebabkan terputusnya hubungan kita dengan Allah, yang itu yang paling kita takut. Maka tiada rahmat Allah untuk kita, tiada kasih sayangnya. Bahkan Allah menginginkan kita dihukum dengan dosa kita. Maka itu yang paling kita bimbang. Sebab itu tuan-tuan, kita sentiasa muhasabah takwa kita dari hari demi hari. Apakah ia makin baik dan makin bertambah, ataupun dia ada masalah. Walaupun kita dengar setiap Jumaat, ittaqillah, takutlah pada Allah, takutlah pada Allah. Ramai yang ingatkan kita, ramai yang maklum pada kita. Ingat, sebagaimana saya katakan, takwa tadi punya jajaran-jajaran dia, yang dia tak akan sempurna melainkan kita selesaikan semua hal orang-orang sekeliling kita dan kesalahan-kesalahan kita, dan juga berkait dengan adab dan akhlak kita. Moga-moga Allah Ta'ala merahmati kita semua, menambahkan takwa kita, menjadikan kita golongan yang bertakwa di dunia dan mendapat darjat tertinggi sebagai kelompok yang bertakwa di hari akhirat kelak. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.